Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, untuk hari ini kita sambung tajuk kekenalan. Okay, semalam kamu dah belajar hukum Hooke, iaitu F sama dengan K, X, okay? Di mana K ialah pemalar spring. Okay, pemalar spring ataupun dari segi rumusnya, bila rumus ini kita susun balik, dia akan jadi K sama dengan F bahagi X. Okay, di mana F ni unit ialah Newton, manakala X ialah pemanjangan. So, pemanjangan dalam unit SI ialah meter. So, unit bagi K ialah Newton meter negatif 1. Okay, so nilai K dari graf kita boleh dapat daripada kecerunan graf. Okay, daripada kecerunan graf ni kita boleh dapat nilai K, kecerunan. Okay, so apakah nilai K ni sebenarnya? Pemalar spring. Kalau kamu tengok dari segi unitnya ini, Newton meter negatif 1. Okay, contohnya K sama dengan 100 Newton meter negatif 1. Maknanya spring K ni, okay, nilai K ni dia perlukan 100 Newton daya untuk 1 meter pemanjangan. So, nak panjangkan spring tu 1 meter, kamu perlukan daya 100 Newton. So, semakin besar nilai K, maknanya semakin keraslah spring tersebut. So, nilai kecerunan ni pun makin tinggi lah. So, kecerunan makin tinggi, dia akan jadi makin macam tu. Kalau yang ini K dia rendah, ini K dia tinggi, kecerunan tinggi, ini kecerunan rendah. Okay, so semakin besar nilai K, maknanya semakin banyak daya yang diperlukan ya untuk melakukan pemanjangan. Dan apabila kamu kenakan suatu daya, dia hanya mengalami sedikit saja pemanjangan. Ini kalau nilai K tu besar. Okay, so lepas nilai K. So, kalau K ni 10 Newton, maknanya dia hanya perlukan 10 Newton saja untuk 1 meter pemanjangan. So, tengok nilai K tu. Okay, so, hari ni kita nak tengok faktor yang mempengaruhi faktor yang mempengaruhi nilai K. So, ada 4 faktor ya. 4 faktor yang mempengaruhi nilai K. Okay. Yang pertama ialah bahan. Bahan untuk buat spring tersebut. Yang kedua ialah dia punya panjang spring. Yang ketiga, dia punya diameter spring. Okey, untuk diameter spring tersebut kita tengok daripada atas. So, bila spring tengok daripada atas, dia akan berbentuk bulat. So, ini diameter dia. Okey, tengok daripada atas. Dan akhir sekali ialah ketebalan dawai spring. Ketebalan ni spring tu berapa dia punya ketebalan tu. So, ini dia punya ketebalan dia. So, berapa dia punya diameter dekat sini. So, ini ialah
faktor ketebalan dan wisening. So ada 4 faktor. Okey. So kita pergi satu persatu. Yang pertama kita tengok dari segi bahan. So contohnya spring A daripada cuprum, manakala spring B daripada keluli. So keluli dia lebih keras daripada cuprum. So kalau kamu lukis graf, kamu akan dapat okey. So ini untuk A. So keluli dia lebih keras, maknanya nilai K dia lebih besar. So ini untuk B. Maknanya lebih banyak daya yang diperlukan untuk melakukan pemanjangan pada spring keluli, dan spring keluli hanya akan mengalami sedikit saja pemanjangan. Contohnya, kita tengok contoh dekat sini. Ini F, di sini X. So daya kita kenakan katakan sini 10 Newton. So tengok dia kena pada B tu dekat X1 dan kena pada A ialah X2. So kita tahu nilai untuk X2 lebih besar daripada X1, dia punya bacaan ni pada pasti X. Semakin ke kanan, maknanya nilai itu semakin besar. So X ni ialah pemanjangan, maknanya spring A nilai K dia kecil. So dia akan mengalami pemanjangan yang lebih besar berbanding dengan B. So ini faktor yang pertama. Faktor yang kedua. Faktor yang kedua pada tadi panjang spring. So kita dua spring C panjang dan spring D kita ambil pendek. D ini kita pendek. So ada dua spring, satu panjang dan satu pendek. Semakin pendek spring, nilai K akan jadi lebih besar. Semakin pendek spring, nilai K akan jadi lebih besar. So ini pemanjangan, di sini daya. So bila spring tu panjang, nilai K dia kecil. So bila nilai K dia kecil, kecerunan dia pun kecil. So ini untuk C. Manakala untuk spring yang pendek, nilai K dia besar. So bila nilai K besar, kecerunan pun besar. So ini untuk D. So kat sini semakin pendek spring, semakin bertambah nilai K. Ataupun nilai pemalas spring tu. Ini faktor yang ketiga. Faktor yang kedua. Faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga ialah diameter spring. Spring ni tengok daripada atas. So ada dua spring. So yang pertama spring DE. Diameter kecil, manakala spring F diameter besar. Ini tengok daripada atas ni. Ini diameter dia. Tengok daripada atas kecil. So ini tengok daripada atas, spring tu bentuk dia
D dia besar. So semakin bertambah diameter spring, semakin kecil nilai K. Okay, so bila lukis graf X, di sini F. Okay, so semakin bertambah nilai, semakin bertambah nilai diameter tu, semakin besar diameter, maknanya nilai K akan jadi semakin kecil. Okay, so bila diameter kecil, maknanya dia punya K dia besar, so kecerunan dia besar lah. So ini untuk E. Bila diameter besar, nilai K kecil, so kecerunan dia kecil. So ini untuk F. So dia punya ni semakin bertambah. Okay, semakin bertambah diameter spring, semakin berkurang nilai K ataupun nilai pembalas spring tersebut. Dan faktor yang terakhir ialah ketebalan. Okay, so ketebalan kita ada spring G, ini tebal. Manakala spring H, ini nipis. Okay, so untuk dawai yang lebih tebal, okay, bila dia lebih tebal, maknanya nilai K lebih besar. So kita lukis graf X, F. Okay, so ni spring G ni dia lebih tebal. So bila lebih tebal, dia punya ketebalan dia, so dia akan jadi lebih keras. So ini G. Manakala untuk H, okay, nilai K dia kecil sebab dia ni nipis. So ini untuk H. So dia punya ayat semakin bertambah ketebalan spring, okay, semakin bertambah nilai K. So ingat nilai K ni, so jika nilai K ni besar, maknanya spring tu lebih keras. So lebih banyak daya yang diperlukan. Okay, sayang. Okay, seterusnya kita nak tengok penyelesaian masalah melibatkan daya. Okay. So untuk penyelesaian masalah ni, dia ada 3 kes. Okay, melibatkan lebih daripada satu spring. So kes yang pertama, spring disusun secara bersiri. So ini yang pertama, disusun secara bersiri. Kes yang kedua, disusun secara selari. Satu beban. Ini secara bersiri, ini selari. Dan kes yang ketiga, disusun secara gabungan. So bila gabungan, dia boleh jadi macam ni. Campur satu lagi, barulah letak beban. Okay. So ini untuk ketiga-tiga kes.
Okay, ada 3 kes susunan dia. Okay, so kita tengok satu contoh ya. Okay, contoh. Okay, untuk selesaikan soalan ya, melibatkan ketiga-tiga kes ni, yang pertama sekali mesti ada daya. Berapa daya yang diberikan. Yang kedua mesti ada nilai. Dia akan bagilah sama ada dia bagi nilai K pemalas spring ataupun pemanjangan. Okey. So kena cari nilai K ataupun kena cari nilai X pemanjangan. Okey, so tengok soalan tu. Okey, so kita ambil satu contoh soalan. Untuk sama ya, untuk ketiga-tiga kes ni gunakan spring yang sama. So dia kata contoh ya, contoh dalam buku teks muka surat 31. So boleh tengok muka surat 31 tu. Okey, dia kata daya yang diberikan untuk ketiga-tiga ni. Okey. Daya yang diberikan ataupun beban yang digantung ialah 12 Newton. So sini semua 12 Newton. Okey, kemudian panjang asal ya. Panjang asal, so sini tertulis L0. L0 ni length ataupun boleh juga tulis sebagai L I. I ni initial. So panjang awal dia. So panjang asal dia 50 mm. Memanjang memanjang sebanyak 6. Memanjang. So itu ialah X pemanjangan 6 mm apabila diregangkan oleh daya 12 Newton. So daya 12 Newton. Pemanjangan 6 mm 12 Newton. So yang pertama sekali, mesti ingat, yang pertama sekali ya, step yang pertama, mesti cari nilai K. Mesti ya, mesti cari nilai K, pemalas spring tersebut. Okey, itu yang pertama. So daripada soalan ni, tengok contoh soalan, dia tanya apa tu? Dia nak tegangan dalam setiap spring. Okey, tegangan dalam setiap spring. Okey. So spring ni untuk ketiga-tiga kes ni, okey, A kita buat ya. A dia nak tegangan. Okey, tegangan dalam setiap spring. Okey, so untuk spring yang pertama ni digantung sebanyak 12 Newton. So ada 2 spring, maknanya setiap spring ni akan mengalami daya sebanyak 12 Newton. Itu dia punya tegangan. So untuk spring P ya, sini dia buat P dan Q. So spring P akan mengalami tegangan sebanyak 12 Newton. Dan Q pun akan mengalami tegangan sebanyak 12 Newton. Okay, manakala untuk kes yang kedua, R dan S, okay, ni kalau selari, selari ni maknanya buat kerja 2 orang lah. So dia kena bahagi 2. So untuk selari, R ni akan dapat 12 bahagi 2. 2 ni susunan spring ni berapa? Kalau 3 bahagi 3. Kalau 2, 2 je lah. So akan dapat 6 Newton. Manakala untuk S pun sama. 12 bahagi 2. So akan dapat 6 Newton. Okay. Manakala untuk gabungan. Ini ya. Kes yang ketiga ni. Untuk gabungan,
kita kena buat satu per satu. Selesaikan yang atas, baru yang kedua. Selesaikan satu per satu. So di sini yang atas ni dia buat huruf T, U, V, manakala yang ini huruf W. Okay. So tegangan maknanya daya yang dikenakan untuk yang atas ni berapa susunan dia selari sebanyak T, 3. So 12 ni kena bahagi 3. So untuk T 12 bagi 3, so dia hanya mengalami 4 Newton saja. Manakala untuk U pun sama, 12 bagi 3 pun 4 Newton. Untuk V 12 bagi 3, so dapat 4 Newton. Dan untuk W pula, W dia hanya seorang-seorang dia saja. So dia mengalami, dia tak ada campur dengan orang. So W dia mengalami daya iaitu 12 Newton penuh. Dia seorang ambil 12. So ini untuk soalan A ya, tegangan. Daya yang dikenakan pada setiap spring. Okey. B dia tanya pemanjangan untuk setiap spring. Pemanjangan setiap spring. Okey. Pemanjangan setiap spring. Okey, daya 12. Okey. Untuk pemanjangan setiap spring, yang pertama sekali kena tahu nilai K. So, K sama dengan F bagi X. So, daya yang dikenakan ialah 12. Pemanjangan ialah 6. So, nilai K kamu akan dapat 2. Newton milimeter negatif 1. So, ini nilai K. So, nilai K ni sama untuk ketiga-tiga kes ni lah. Sebab dia gunakan spring yang sama. Okay. Kemudian, untuk dapatkan pemanjangan X sama dengan F bahagi K. So, daya yang dikenakan untuk kes ni ialah 12 Newton. Bahagi dengan K2. So, pemanjangan kita akan dapat 6 mm. Ini untuk satu spring ya, 6 mm. So, untuk kes yang pertama, bersiri. So, jika bersiri, tengok bilangan spring tu berapa? 1, 2. So, 2 spring, maknanya jumlah pemanjangan dia kena darab 2. Bilangan spring yang disusun tadi. So, 6 ni untuk satu spring. So, kalau 2, okay, jumlah pemanjangan sama dengan 6 darab 2. Sebab 2 ni sebab ni ada 2. Ada 2 spring. Okay. So, jumlah pemanjangan dia akan jadi 12 mm. Sini untuk kes yang pertama. Untuk kes yang kedua, K sama juga. K 2 Newton milimeter negatif 1. So, daya pun sama. Daya yang dikenakan ialah 12. Ini 12 Newton. So, pemanjangan X sama dengan F 12 bahagi dengan K2. So, akan dapat 6 mm. X. Okay, tetapi untuk kes selari, apa ni dia punya ni? Dia bahagi. Dia bahagi dengan 2. So, 2. So, pemanjangan tadi 6 kena bahagi 2. So, jumlah pemanjangan ialah 3. Okay.
Kalau dia ada 3 spring, maknanya bahagi 3 pemanjangan tu. Okay, kemudian untuk kes yang ketiga, kes gabungan ni sama juga, kena buat satu persatu. So kita selesaikan yang merah ni dahulu. So K dia sama saja, K2. So daya yang dikenakan 12 bahagi dengan berapa ni? 3. So 6 bahagi dengan jumlah pemanjangan sama dengan 6 bahagi 3. Sebab apa bahagi 3? Ada 3 spring. T, U dan V. So 3. So akan dapat 2 mm. Ini untuk yang pertama. Kemudian untuk yang biru pula dia seorang saja. So jumlah pemanjangan untuk yang biru dia akan jadi X sama dengan 12 bagi 2. So akan dapat 6 mm. So ini untuk W. Sebab dia seorang saja. So stay dia seorang sajalah kat situ. Okey, lepas tu pemanjangan setiap spring. Pemanjangan. Okey. Ini untuk B. Untuk C, dia soalan dia C tu dia nak. Untuk C dia tanya pemanjangan sistem spring. Pemanjangan sistem spring. So pemanjangan untuk sistem spring inilah 12 ni. 12. Untuk A ni 12. Sebab apa 12? Satu spring pemanjangan dia 3. So kalau 2 dia akan jadi 12. Manakala untuk yang ni 3, itulah 3. Manakala untuk kes yang ketiga ni, yang merah ni, yang merah dia memanjang 2 mm. Manakala yang biru 6 mm. So jumlah pemanjangan dia ialah 8. So dia akan jadi jumlah pemanjangan dia 2 tambah 6. So jadi 8 mm. Sini untuk C. Okay, jumlah pemanjangan dia. Jumlah panjang susunan spring. Ini yang kena hati-hati ya. Yang kamu kira ni ialah jumlah pemanjangan. Okay. Jumlah panjang spring ialah panjang asal tambah dengan pemanjangan dia tu. So untuk spring P ni, ambil kes 1, panjang asal dia ialah 50. Lepas tu Q pun panjang asal dia 50. So panjang asal untuk seluruh sistem untuk kes 1 tu ialah 50 tambah dengan 50. Ini panjang spring asal. Lepas tu tambah dengan jumlah pemanjangan dia ialah 12. So seluruh sistem panjang dia ialah 112 mm. Maknanya P, Q, lepas ni beban 12. Ukuran dari atas ni sampai bawah ni, ini ialah 112. Mesti itu panjang seluruh sistem, jumlah dia. Okey, kemudian untuk kes yang kedua, R dan S, tengok susunan dia ni sesiri. So panjang R dan S ialah 50. So panjang asal dia hanya 50. Kemudian tambah dengan pemanjangan dia 3. So akan dapat 53. Ini untuk kes yang kedua. Kes sebab susunan dia ni selari. Okay, untuk kes yang ketiga,
Kes yang ketiga, panjang asal ya. Panjang asal yang merah ni, yang bulatan merah ni ialah 50. Dan untuk biru, panjang asal dia pun 50. So, jumlah panjang dia ialah 50 untuk yang merah, tambah 50 untuk yang biru, lepas tu tambah dengan ni. 8. So, dia jadi 108 mm. Okey, ini untuk penyelesaian masalah melibatkan panjang spring ya, ikut dia punya susunan. Okey, untuk melibatkan penyelesaian masalah melibatkan pemanjangan spring ni, yang pertama kena hati-hati ya. Biasanya soalan dia akan trik kamu. Contoh, dia akan bagi satu spring, dia letakkan satu beban, dia tak bagi berat, dia bagi beban ni sebanyak katakan 100 gram. So 100 gram ni, ini ialah jisim, bukannya beban ataupun daya yang dikenakan pada spring ni. So daya yang dikenakan pada spring ni ialah berat beban itu, iaitu weight. So weight sama dengan mg, jisim darat dengan graviti. So maknanya 100 gram ni kena tukarkan terlebih dahulu kepada kg. So dia akan jadi 0.1 kg. Darab dengan 100 bagi 1000. So akan dapat 0.1 kg. So ini jisim. Darab dengan graviti 10. So berat dia ialah akan jadi 1 Newton. So maknanya spring ni sebenarnya dia hanya dikenakan daya sebanyak 1 Newton. Bukannya 100 gram. So hati-hati ya. Kalau dia bagi jisim, so ingat jisim tu bukan daya. Jisim kena tukarkan dahulu kepada berat. Sebab berat itulah yang bertindak kepada spring tu. Berat ialah sejenis daya. Daya graviti yang bertindak ke arah spring tersebut. So hati-hati ya.